Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada pagi ini. Dan seperti mana biasa kita menyambung perbahasan kita daripada risalah amalan kontroversi dalam masyarakat Islam. Dan kita dah bahas lebih kurang 5 isu berkenaan dengan beberapa isu yang diletakkan dalam risalah ni, iaitu ada 13 perkara ataupun 13 perbahasan. Dan pagi ni kita akan sambung pada perbahasan yang ke-6 ataupun tajuk yang ke-6. Walaupun tajuk ni sudah maklum bagi sebahagian orang, tapi bila mana diletakkan dalam risalah ni, jadi kita sebut jugalah apa yang nak disampaikan oleh penulis, iaitu bertawassul dengan jah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga orang-orang saleh yang telah meninggal. Bertawassul dengan jah Nabi, jah tu maksud dia pangkat, dan juga orang-orang saleh yang telah meninggal. Masa ni saya jangkakan ada 2 part ataupun 2 bahagian. Bahagian pertama ialah secara umum perbahasan tentang tawassul tu apa. Tawassul ini ada pandangan para ulama pada bolehnya dan tak boleh. Maknanya ada sebahagian daripada golongan yang membolehkan dan ada sebahagian daripada golongan yang tidak membolehkan. Ma bainal mujizin wal mani'in, antara golongan yang mengharuskan dan golongan yang melarang. Okay. Jadi dalam pendahuluan tulis Allah Ta'ala dia sebut tawassul merupakan antara isu yang menimbulkan perbahasan hangat di kalangan para ulama. Maknanya isu ni kita kena tahu dan kita kena sedar. Pertama, dia ada khilaf. Yang kedua, pada isu yang dikhilafkan tu di mana? Di mana yang menjadi titik khilaf pada perkara ni? Terutama tawassul yang melibatkan jah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu melibatkan pangkat Nabi, kedudukan Nabi. Ada golongan yang mengharuskan dan ada golongan yang menegahkan, kerana dibimbangi boleh membawa kepada kesyirikan. Maknanya boleh hampir kepada kesyirikan. Sebenarnya secara umumnya tidak semualah tawassul itu boleh menyumbang kepada syirik. Jadi penulis dia dah sebut awal-awal, isu tawassul ni ada perbezaan pandangan di kalangan para ulama, dan ada tawassul yang dekat pada syirik dan ada tawassul yang tak terlibat ataupun tak termasuk pun dalam daerah kesyirikan itu. Sebenarnya ada yang dibenarkan dengan sepakat ulama dan ada yang menimbul perselisihan di kalangan para ulama. Umat Islam sewajarnya menumpukan kepada tawassul yang disepakati oleh para ulama dan perlu menjauhi tawassul yang diperselisihkan oleh para ulama. Okey. Maknanya ada satu part tawassul ni para ulama ijma' padanya, dan ada satu part tawassul ni para ulama berselisih tapi majoriti mengatakan tak boleh. Ada sebilangan kecil yang membolehkan. Nanti kita akan tengok. Okey. Jadi kita pergi kepada benda yang paling utama bila mana nak bahas tentang bab ni, ialah maksud ataupun definisi tawassul. Sebut sebagai ta'rif tawassul. Tawassul bermakna mewujudkan perantaraan bagi menyampaikan kepada sesuatu maksud yang tidak mungkin seseorang sampai kepada maksud yang hendak ditujui
melalui perantaraan ataupun wasilah yang sesuai dengannya. Jadi itu definisi tawassul yang komplit. Tawassul ialah mewujudkan perantaraan antara kita dengan Tuhan. Di tengah tu ada sesuatu. Sesuatu ini disebut dengan nama tawassul, disebut dengan nama wasilah. Jadi yang di tengah inilah yang menjadi perbahasan. Maknanya kalau kita berdoa, kalau kita ada hajat, kita tidak direct pada Tuhan, tapi kita menggunakan pihak yang kedua, yang selaku orang tengah, ataupun dalam bahasa Arab disebut sebagai al-wasitah, perantaraan. Ianya bertitik tolak daripada satu dalil daripada surah Al-Maidah. Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Dalam ayat ni Tuhan kata, wahai orang beriman, pertama, arahan pertama, bertakwalah pada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, wabtaghu ilaihil wasilah, carilah satu benda yang boleh menyampaikan kepadanya, menyampaikan kepada Tuhan. Dalam kurungan terjemahan bahasa Melayu pimpinan Ar-Rahman dia sebut, sesuatu yang menyampaikan kepadanya itu ialah mematuhi perintahnya dan meninggalkan larangannya. Maknanya al-wasilah situ ialah arahan Tuhan dan juga larangan Tuhan yang perlu dipenuhi, yang perlu dilaksanakan dengan baik. Kemudian arahan yang ketiga dalam ayat pertama, wajahidu fi sabilihi, berjuanglah, bersungguh-sungguhlah, berusahalah pada jalannya, la'allakum tuflihun, moga-moga kamu mendapat kejayaan. Ayat 35 surah Al-Maidah, tiga perkara yang di-highlightkan dalam ayat ni. Ittaqullah, takwa pada Allah, itu yang paling penting dan yang paling mustahak sebagai seorang muslim. Ibta'u ilaihil wasilah, carilah perantaraan. Wajahidu fi sabilihi, dan bersungguh-sungguhlah di jalannya. Perbahasan kita ialah pada isu arahan yang kedua, iaitu wabtaghu ilaihil wasilah. Ibtaghu ilaihil wasilah, carilah perantaraan. Sekarang ni perkataan al-wasilah tu yang nak dibahas. Daripada wasilah tu keluarlah tawassul dan berbagai-bagai lagi lah, ataupun kita sebut dengan bahasa Melayu ni ialah perantaraan al-wasitah, iaitu ada satu pihak yang duduk di tengah. Jadi kalau kita tengok dalam tafsir Ibn Kathir, Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, dia datangkan nukilan daripada ramai ulama menerangkan al-wasilah tu apa. Ulama generasi pertama, iaitu para sahabat, khususnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, menyebutkan al-wasilah sini ialah al-amalus salih. Wasilah sini ialah amal salih. Dia tak sebut orang, dia tak sebut kaifiat, dia hanya sebut umum, iaitu amal salih. Kemudian kita pergi kepada jenis-jenis tawassul. Tawassul dapat dibahagikan kepada dua jenis, iaitu yang tidak ada perselisihan di kalangan para ulama, dan tawassul yang menimbulkan perselisihan di kalangan para ulama. Ini dua jenis yang utama, yang awal. Tawassul yang tidak menimbulkan perselisihan atau yang melahirkan kesepakatan di kalangan para ulama dari segi pensyariatannya adalah tawassul yang bertepatan dengan apa yang terdapat. Apa dia? Yang pertama, tawassul menggunakan zat Allah. Antara tawassul yang disepakati oleh para ulama bertawassul kepada Allah dengan zatnya yang maha mulia, seperti mengucapkan kalimah la haula wala quwwata illa billah, yang bermaksud tiada daya dan kekuatan melainkan dengan Allah, ataupun disebut dengan lafaz hauqalah. La haula wala quwwata illa billah ni disebut dengan nama hauqalah, itu ialah nama sampingan bagi lafaz ni. Dalam satu hadis Nabi sebut kanzun min kunuzil jannah, perbendaharaan daripada perbendaharaan syurga, salah satunya ialah kalimah la haula wala quwwata illa billah. Maknanya kalimah ini ialah kalimah merendahkan diri sebagai hamba, meninggikan zat Tuhan sebagai Tuhan yang disembah.
Dan Tuhan dia memang suka bila mana satu orang hamba dia buat pengakuan ni selalu. Dia Tuhan, kita hamba. Okey. Ini ialah pengakuan yang paling disukai oleh Tuhan. Pengakuan inilah yang boleh memustajabkan banyak permintaan. Sebab tu kalau kita tengok doa sebelum tidur yang diajarkan oleh Nabi daripada seorang sahabat yang terkenal, iaitu Al-Bara' bin Azib. Kalau kita tengok dalam doa tu, Allahumma ilaika, ya Allah, kepadamu alja'tu zahri, aku sandarkan belakang aku, raghbatan wa rahbatan. Panjanglah doa tu, cuma nak sebutnya ialah separuh doa tu yang awal ialah pengakuan diri lemah, pengakuan Tuhan tu hebat dan maha agung. Ujung tu baru doa dia. Ujung tu baru doa dia. Maknanya di ujung tu baru minta pada Tuhan itu, ini, itu, ini. Nak sebut pada kita bahawasanya bagaimana Nabi mengajarkan doa sebelum satu orang tu dia telak, dia tidur, dia kena menyerahkan hak-hak kehambaan kepada Tuhan. Maknanya dia seorang hamba dan Tuhan itu bukan seorang lah, Tuhan itu ialah zat yang layak disembah, tak boleh disyirikkan. Okay. Jadi nak sebut pada kita bahawasanya ini ialah bahagian tawassul yang kita tak perasan. Sebab kebiasaannya orang bila mana dia sebut tawassul, dia akan nampak satu benda khusus, sama ada orang perseorangan ataupun tempat-tempat yang menjadi memorial, peringatan kepada orang tu. Dalam bahasa lebih jelas lagi, kubur dan sebagainya. Jadi itu benda yang sebahagian orang dia nampak. Bila mana sebut tawassul, dia nampak ke arah itu. Dia tak nampak yang zikir hauqalah ke, doa yang susunan-susunan nama-nama Tuhan disusun lebih awal. Yang ni tak nampak sebagai tawassul. Sebab yang ni tidak terlalu proper sangat dia punya cara nak minta tu. Walaupun ianya sudah cukup, tapi orang tak perasan. Okay. Selain pada itu disebut sini, sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah Azza wa Jal, walaula idh dakhalta jannataka qulta ma syaa Allahu la quwwata illa billah, iaitu ayat 39 daripada suratul Kahfi. Dan sepatutnya semasa engkau masuk ke kebunmu, berkatalah semuanya ialah barang yang dikehendaki Allah, tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Kalau engkau memandangku sangat kurang tentang harta dan anak berbanding dengan agamamu. Dalam ayat ni 39 Al-Kahfi, kita boleh cek tengok, ini cerita kedua dalam suratul Kahfi, cerita Ashabul Jannatain, orang yang ada dua kebun, satu orang kaya, satu orang miskin. Dan bila mana berlakunya hiwar ni dialog yang kita kata hard talk, bukan dialog kedai kopi, tapi dialog yang dah bercakap tentang bab-bab berkaitan dengan keimanan, bab-bab berkaitan dengan teologi, bab-bab berkaitan dengan benda-benda yang membahas tentang ketuhanan. Maknanya kalau kita tengok, kita baca dalam suratul Kahfi itu, kita akan antara perbualan Ashabul Jannah, pemilik dua kebun, ialah bercakap, satu orang tu dia tegur kepada pemilik kebun yang sudah lupa diri ni, yang terbaik kamu masuk kebun kamu kena sebut masya Allah la quwwata illa billah sepatutnya. Okay. Maknanya itu ialah bahagian daripada tawassul yang Allah Azza wa Jal suka hamba dia buat. Ada khilaf di kalangan para ulama. Okay. Nabi Musa juga pernah bertanya kepada masyarakatnya melalui ayat 128 surah Al-A'raf. Qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru. Berkata Musa kepada kaumnya, ista'inu billahi wasbiru. Ista'inu maksudnya minta pertolongan kepada Allah, wasbiru, dan sabarlah. Innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin. Sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah, diwariskan kepada sesiapa yang dia kehendaki daripada hamba-hambanya, dan kesudahan yang baik itu bagi orang bertakwa. Bila mana Nabi Musa memberikan ucapan kepada kaum dia, ucapan Nabi Musa ni pendek, ringkas, padat, sampai direct maksud dia. Apa dia kata pada kaum dia bila mana kaum dia mula nak ubah
nak divert, dah bosan bertauhid ni, dah bosan beribadah ni, tiba-tiba nak cari benda lain yang nampak lebih jelas di panca indera dia orang. Nampaknya kalau buat yang ni nampaknya lebih menjadi dan mujarab berbanding kaedah yang Nabi Musa sebut. Apa Nabi Musa kritik, apa Nabi Musa bagi kepada kaum ni? Dia kata ista'inu billah, minta tolong pada Allah. Perkataan ni selalu diulang. Tuan-tuan duduk dalam kuliah, tuan-tuan puan-puan dengar mana-mana penceramah, bila mana bercakap tentang minta tolong, penuhi hajat, masalah hidup, biasanya kita akan sebut ista'inu billah, minta tolong. Ada sebahagian orang dia minta, dia berdoa, dia desperate, dia tak tahu nak buat apa, dia berdoa. Normalnya, generalnya seorang manusia macam tu. Kalau dia ada agama, kalau dia seorang Muslim macam tu. Cuma part yang kedua inilah yang agak sukar. Wasbiru, bersabar menunggu proses mustajabnya permintaan itu. Sebab bila mana permintaan itu dibuat tanpa ada kaifiat yang payah, tanpa ada upacara yang sakan sikit dia punya upacara tu, sebahagian orang dia rasa kurang kemustajaban upacara tu ataupun doa tu. Dia nak kena ada satu benda yang meletihkan, satu benda yang menyusahkan, satu benda yang nampak seperti besar-besaran. Lepas tu berdoa, sampaikan hajat dalam upacara tu, barulah dia rasa kemustajaban dan kekuatan amalan itu. Tapi kalau setakat berdoa, tambah 2-3 perkataan, dia rasa tak makan. Sinilah dalam ayat ni kata Nabi Musa ista'inu billah, minta tolong, wasbiru. Sebab ada orang dia rasa kalau setakat doa ni bila nak makan doa tu, maknanya kita boleh tengok hasil doa tu bila. Tak sabar, ataupun kita panggil gopoh bila mana mengharapkan doa tu mustajab. Dalam hadis Nabi sebut Allah Azza wa Jal sentiasa memberi kebaikan kepada hamba tu selama mana dia bersabar dalam berdoa dan selama mana dia tidak musta'jilin, dia tidak tergesa-gesa. Inilah part dia. Sebab amalan yang diajar oleh Nabi, dia ringkas padat, dia tak banyak benda-benda yang terlalu payah untuk dilakukan. Jadi ada orang dia rasa macam takkan semudah ni je kot untuk dapatkan hajat yang besar. Tiba-tiba suruh buat dengan cara yang sangat ringkas, dengan cara yang tidak ada benda-benda yang meletihkan. Jadi sebahagian orang dia rasa ini ialah satu part. Sebenarnya itu ialah bahagian daripada tipu daya. Walaupun usaha yang dilakukan dengan penuh adat istiadat dan upacara tu kadang-kadang membuahkan hasil, mustajab juga perbuatan tu. Itu bukan nilaian kepada kebenaran dan bolehnya benda tu dilakukan. Kemudian dia sebut sini, setiap orang Islam akan mengulangi dalam salatnya ayat yang kelima suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau kami beribadah dan hanya kepada engkau kami mohon pertolongan. Maknanya ayat ni diulang-ulang, surah ni diulang-ulang, tujuannya ialah untuk memperkukuhkan pegangan, memperkukuhkan akal kita waktu kita berinteraksi dengan masalah hidup. Waktu kita ada problem, ada hajat, kita nak tala ke mana, kita nak pergi ke arah mana. Jadi kita mencari source of power, iaitu sumber kekuatan waktu kita berdoa, sehingga kita rasa kita hidup dengan doa tu dan kita kuat dengan doa tu. Masalah hari ni sebahagian orang dia rasa diri dia tak berapa mustajab doa, tiba-tiba dia divert pergi cari daripada tempat lain untuk memustajabkan permintaan dia. Walaupun jadi, walaupun berhasil apa yang dia minta itu bukan ukuran kepada bolehnya benda itu dalam syariat. Sebab Allah Azza wa Jal membenarkan juga benda-benda yang dibuat dengan cara salah untuk berhasil. Itu ialah benda yang Tuhan akan beri. Kita jangan risau. Maknanya orang buat cara betul pun dia dapat, orang buat cara tak betul pun dia dapat. Sekarang ni Tuhan nak tengok siapa yang konsisten di atas cara betul walaupun lambat berhasilnya. Lambat dapat tak apa, tapi jangan jual ataupun jangan mudah kata apa, terpedaya sehingga jadi orang yang gopoh, ikut juga kaedah orang-orang kebanyakan yang tak tahu tentang isu ni. Kemudian dia sebut lagi sini, ketika seseorang itu memohon pertolongan daripada Allah, bermakna dia bertawassul dengan zat Allah
Rasulullah pernah menyebut dalam doa ketika musafir, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, iaitu doa yang berbunyi Allahumma bika asulu wa bika ajulu wa bika asiru. Ni doa ni mungkin jarang kita dengar. Doa ketika mana bermusafir. Ya Allah, ya Tuhanku, dengan Engkau aku berpindah, dengan Engkau aku menjelajah, dan dengan Engkau aku berjalan. Ini hadis riwayat Ahmad. Allahumma bika asulu wa bika ajulu wa bika asiru. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Walaupun hadis ni taklah kuat, tapi atas nama bab Fadailul A'mal, kita boleh mengamalkannya, dan makna-makna yang terdapat dalam doa ni pun still dalam makna-makna yang baik. Kita meletakkan pengharapan, meletakkan pergantungan kepada Allah. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad yang diriwayatkan daripada Suhaib Ar-Rumi, iaitu doa yang berbunyi Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka. Ini mungkin kita selalu dengar, iaitu doa yang berbunyi, ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung dengan keredaanmu daripada kemurkaanmu, dengan keafiatanmu daripada balasanmu, dan denganmu dan juga daripadamu lah segala-gala yang baik itu. Okey. Jadi ini ialah sebahagian pada doa yang nak tunjuk pada kita memberikan hak-hak kebaikan. Dalam masa yang sama, doa tu telah berstatus tawassul. Cuma macam saya sebut tadi lah, bila mana tawassul tu tidak diselangi, tidak disulami dengan benda-benda yang penat, benda-benda yang kena ada salat dulu beberapa rakaat, benda-benda yang kena lalui dengan zikir dulu, bersuci dia pun lain macam, nak pakai baju untuk buat benda tu pun lain macam. Kita tak rasa keampuhan benda tu, kita tak rasa kemustajaban benda tu. Okay. Memohon pertolongan dengan Allah, daripada Allah adalah dengan memohon pertolongan dengan zatnya. Jadi poinnya ialah memuji Tuhan secara continuously, berterusan. Itu ialah bab pada tawassul, walaupun tak nampak proper macam tawassul yang lain. Itu poin dia. Okay. Yang ketiga, tawassul dengan nama-nama Allah dan sifatnya yang baik. Tadi tawassul dengan zat, maknanya dia bersifat dengan demikian. Sekarang ni nak tawassul dengan nama-nama dia. Okay. Antara tawassul yang disepakati di kalangan para ulama ialah bertawassul menggunakan nama-nama Allah yang baik dan sifat-sifatnya yang maha tinggi, berdasarkan dalil surah Al-A'raf ayat 180, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah itu nama-nama yang baik, maka berdoalah, mohonlah permintaan kamu dengan menyulami doa itu dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya. Hadis yang diriwayatkan daripada Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah dan juga Ibn Hibban, daripada seorang sahabat bernama Buraidah, Rasulullah pernah mendengar seorang lelaki berdoa, Allahumma inni as'aluka bi annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qala laqad sa'altu allaha bi ismihil a'zam alladhi idza su'ila u'ta wa idza du'iya bihi ajaba. Nabi dengar satu orang berdoa. Doa dia bunyi Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku memohon denganmu. Tak sebut lagi permohonan apa, tapi nak ambil masa puji lu Tuhan, sebut lu sifat-sifat Tuhan. Bi annaka antallah. Tak sebut lagi tu. Sepatutnya lepas as'aluka tu boleh direct hajat apa, tapi tak, dia tak buat lagi. Sahabat ni dia sambung lagi doa dia, bi annaka antallah, sesungguhnya denganmu lah hajatku ini, kerana kamulah Allah, la ilaha illa anta, kamulah Tuhan yang tidak boleh disyirikkan dengan mana-mana pun melainkan hanya kepada kamu, al-ahadus samad, yang esa tunggal, as-samad, tempat kembali semua permintaan, alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setaraf dengan kamu. Baru dia sebut hajat dia. Okay. Ini part tawassul yang tak perasan, kita tak perasan. Macam mana dia melakukan iqtibas fi doa? Iqtibas ni maksud dia apa? Dia ambil ayat Quran sebiji dot, lepas tu dia letak dalam doa dia sebagai sulaman-sulaman doa dia. Okay. Sebab ayat ni ataupun doa ni dia mirip kepada ayat dalam surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad Allahus samad. Kita tengok doa ni sekali lagi.
Allahumma inni as'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Disambung doa dia. Qala laqad sa'altu Allah bi ismihil a'zam. Kata lelaki ni, aku berdoa kepada Allah dengan style macam ni, dan dia sebut ismihil a'zam, nama dia yang maha agung, sebab Tuhan sendiri sebut tentang diri dia. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah Ta'ala itu esa. Allahus samad, dialah tempat naik semua permintaan. As-samad tu maksudnya lah tempat yang menjadi last checkpoint untuk semua problem. As-samadu, as-samad tu ialah satu benda daripada bawah naik ke atas dan dia akan kekal situ. Samad ni ialah nak tunjuknya Tuhan menerima semua permintaan, semua benda-benda, bunyi-bunyi permintaan, bisikan akan naik kepada dia. Okay. Jadi sahabat ni dia rasa dengan ayat itu, dengan surah itu, Tuhan sebut tentang diri dia, Tuhan isytihar diri dia esa, diri dia samad, diri dia lam yalid walam yulad, diri dia lah walam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau Tuhan sendiri yang pilih perkataan ni untuk dijadikan sebagai ayatnya dan firmannya, maka perkataan ni bukan sia-sia. Lalu dia gunakan sebagai tawassulnya dalam doa-doanya. Sebahagian riwayat mengatakan bila mana Nabi mendengar lelaki ni dia doa macam ni, okay, dan bila mana Nabi buat soalan, Nabi tanya dia kata, selama aku menggunakan kaedah ni bi ismihil a'zam su'ila bihi u'ta, aku minta apa aku akan dapat, du'iya bihi ajab, aku doa apa akan mustajab. Okay. Nabi endorse doa ni, Nabi endorse doa ni, maknanya Nabi mengesahkan doa ni boleh buat, cara macam ni boleh buat. Bahkan sebahagian riwayat kata Nabi memberikan hadiah kepada lelaki ni sebab dia pandai dalam doa ni. Doa dia tu pandai. Dia tak pergi tempat mengarut. Dia pun tak minta dengan orang sembarangan. Sebab dia tahu dia pun ada suara, dia pun reti berdoa, dia berdoa. Okay. Cuma kita kena tahu, doa-doa yang seperti ini, yang kalau kita tengok dalam hadis Nabi, ianya dilakukan oleh para sahabat sebelum Nabi menyebutkan benda tu boleh. Sini tempat orang keliru sikit. Ada orang dia menggunakan istidlal. Istidlal ni maksud dia apa? Ambil dalil walaupun bukan secara jelas, lalu dia sesuaikan dalil itu dengan beberapa permasalahan yang berlaku dalam kehidupan seharian, terutamanya selepas daripada kewafatan Nabi. Selepas pada kewafatan Nabi. Okay. Jadi ada doa-doa yang Nabi tak beritahu lagi pengamalan dia, sahabat buat. Tapi bila mana disoal selidik oleh Nabi, sahabat tu beritahu. Bila mana sahabat tu beritahu, Nabi dengar, Nabi sahkan. Maknanya benda tu boleh buat sebab Nabi yang mengesahkan. Zaman tu masih lagi ada Nabi yang boleh mengesahkan. Okay. Walaupun para ulama dia memberi keluasan kepada doa. Hakikatnya doa ni kita boleh doa apa-apa saja. Cuma yang terbaiknya ialah ambil dulu al-ad'iyatu minal kitab wa sunnah. Ambil dulu doa-doa yang ada dalam Quran dan hadis. Sebab tu kita tengok ada para ulama tulis doa para nabi dalam Al-Quran, doa-doa yang ada dalam hadis, dibawa, ditulis, dikarang. Tujuan ni untuk apa? Untuk kita ni belajar, tengok, ambil cara berdoa yang tu. Kalau kita pandai, kita boleh nak berdoa dengan bahasa kita sendiri, tak ada masalah. Okay. Cuma dia ada part-part lain, dia ada rangkaian doa tertentu, lepas tu ada fadilat-fadilat yang tak jelas. Contoh yang terkenal ialah doa Ukasyah. Doa Ukasyah ni diamalkan oleh sebahagian orang. Daripada mana ambil doa Ukasyah ni? Daripada sebuah kitab yang bernama Majmu' Syarif. Doa ni dikatakan kalau berdoa dengannya, dia punya fadilat dia tu menyerupai pahala beberapa orang Nabi. Dia punya fadilat dia tu. Okay. Yang ni tidak di-endorse oleh Nabi. Walaupun dari segi umum, doa tu boleh. Nak bagi faham bagi elok tu. Doa ni boleh selama mana kita berdoa, tak ada masalah. Okay. Tapi ada orang dia berdoa, dia dapat satu doa daripada mana-mana buku, mana-mana risalah, lepas tu dia baca fadilat doa tu. Fadilat doa tu yang palsu. Doa tu tak salah, fadilat dia yang problem. Fadilat tu tidak disokong oleh mana-mana hadis. Kalau kita berdoa tanpa kita hiraukan fadilat dia tu, tak ada apa pun.
Just ambil perkataan daripada doa tu, tarik. Selama mana tidak ada unsur-unsur yang boleh mencederakan doa tu. Sebab ada doa-doa yang bersifat memerintah Tuhan, bukan memohon. Memerintah Tuhan. Contoh saya bagi pada tuan-tuan puan-puan. Bila mana berlaku banjir di setengah-setengah tempat, ada orang buat poster siap-siap. Dia kata ini bacaan untuk mengalihkan air banjir itu ke tempat lain, ataupun mengelakkan tempat yang belum kena banjir supaya tak kena banjir. Apa dia? Ambil sebiji daripada Quran, ayat Quran, iaitu ayat dalam surah Hud, cerita ketika mana Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah Ta'ala naik atas bahtera, bawa semua orang-orang beriman bersama dengan Nabi Nuh, tarik sekali dengan binatang-binatang secara berpasang-pasangan. Bila mana bahtera tu dah berlayar dengan sebab banjir yang sangat besar, bila mana orang-orang kafir semua dah mati, termasuk isterinya dan juga anak Nabi Nuh, maka Allah Ta'ala pun kata, wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma'u wastawat 'alal judi. Allah Ta'ala kata kepada bumi, aqli'i, ibla'i, wahai bumi, seraklah air banjir itu, dan wahai langit, stop daripada hujan. Okey, ada orang dia kata antara amalan nak bagi hujan tu tak lebat sangat, banjir tu taklah teruk sangat, baca ayat ni. Sebenarnya untuk melindungi dalam bab ni, ataupun untuk minta tolong kepada Tuhan supaya kita tak kena banjir yang teruk, hujan yang membawa bencana, ada doa lain. Okey, ayat tu bukan doa. Ayat tu ialah perintah Tuhan pada langit, perintah Tuhan pada bumi. Itu ialah command, arahan Tuhan. Kita tak boleh tarik ayat tu sebiji buat macam amalan, dia tak boleh, walaupun itu ayat Al-Quran. Sebab tu dia perlukan kepada penjelasan dan kejelasan dalam isu ni. Itu bukan tawassul, itu ialah salah guna ayat Quran pada tempat dan angle yang tak betul, sudut yang tak betul. Okey. Dan ada orang dia kata apa salahnya saya buat jadi, macam saya selalu sebut, berhasil, mustajab, menjadi satu benda bukan ukuran kebenaran. Kalau kita berdalil, berhujah dengan jadi semata-mata, maka banyak mana amalan-amalan khurafat yang berhasil, mustajab, daripada apa amalan tu keluar apa hasilnya, jadi. Bahkan kalau kita tengok ilmu sihir kesannya ada, takkan kita kata kerana menjadi itulah dia betul. Tak, menjadi bukan dalil kepada betul, itu bukan. Sebab tu kita dah sebut tadi, bila mana ayat Al-Quran tu kata ista'inu billahi wasbiru, minta tolong pada Allah dan sabar. Itu part dia. Sebab ada orang dia nak cepat, dia nak terlalu cepat. Dan sifat manusia yang tergopoh gapah ni memang ada. Tuhan sendiri pun sebut wa khuliqal insanu min ajal. Kami jadikan manusia ni ada sifat tergopoh-gopoh, gopoh gapah lah. Okey. Wa khuliqal insanu halu'a. Dalam ayat lain Tuhan sebut kami jadikan manusia ni berkeluh kesah, tiba-tiba dia jadi gopoh. Dia nak keluar cepat daripada problem dia tu, dia tak sabar, dia carilah mana-mana benda yang boleh keluarkan dia secepat mungkin daripada problem tu. Walaupun benda tu kadang-kadang mencederakan akidahnya, menggadaikan pengamalannya terhadap syariat, melanggar arahan dan buat larangan, benda tu boleh berlaku kepada satu orang manusia. Okey. Hadis di atas menjelaskan kepada kita bertawassul kepada Allah dengan memujinya, iaitu hadis yang kita dengarkan tadi. Allahumma inni as'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang mana kata sahabat ni, bila mana aku minta dengan bi ismihil a'zam idza su'ila bihi u'ta wa idza du'iya bihi ajab. Okey, dengan doa ni, hadis ni jelas menunjukkan kepada kita bertawassul kepada Allah dengan memujinya dan menggunakan sebahagian nama-namanya yang baik yang diulas oleh Rasulullah sebagai berdoa kepada Allah dengan menggunakan namanya yang maha agung. Jika diperhatikan hadis di atas dengan teliti, didapati lelaki berkenaan bertawassul dengan Allah dengan penyaksiannya terhadap keesaannya dan pergantungan seluruh kepadanya dan bersihnya Allah daripada mempunyai bapa dan anak. Ini merupakan sejenis tawassul menggunakan nama dan sifat Tuhan. Macam saya sebut tadi lah. Cuma tawassul, bila mana sebut tawassul ni, ada orang dia dah tengok satu amalan tawassul dengan kaifiat yang panjang lebar kaifiat tu. Okay.
Tiba-tiba datang kaifiat yang jelas daripada hadis yang disebutkan macam dah kita bahas tadi, dia buat perbandingan pendek, yang hadis pendek yang dia buat panjang, tambah yang panjang tu pula ada history berjaya. Dia nak pergi kepada conclusion akhir, iaitu berjaya. Dia tak nak hirau dah eksperimen yang dia buat tu betul atau tidak, dari segi syariatnya, dari segi aturan sebagai seorang hamba selayaknya. Okay. Jadi ini ialah bab gopohnya manusia sehingga dia berdoa dengan cara yang salah, dia bertawassul dengan cara yang salah. Dan ada sebahagian orang atas nama harus, dia guna platform harus, medium, semua boleh, semua boleh, semua boleh, tidak ada apa yang tak boleh, seakan-akan syariat tu membenarkan semua part. Jadi ini pun benda yang kita kena tahu, sebab ada bunyi-bunyi, ada kata-kata daripada sebahagian orang, ustaz-ustaz penceramah yang memang orang kata apa, memilih pandangan yang kata boleh tawassul, boleh tawassul, tiba-tiba dia buka yang boleh tu terlampau luas sangat, hatta pada benda yang jelas tak boleh pun dia bolehkan juga atas platform perbuatan ni harus, tidak menyanggahi syariat. Ini ialah benda yang orang kata apa, benda-benda yang mengelirukan sebahagian orang lah. Okay. Jadi kita kena tahu, ada tawassul yang memang boleh, ada tawassul yang tak boleh. Yang jadi problem, yang jadi orang jadi tak boleh faham, orang jadi pening, orang jadi keliru, tambah pula dengan package orang tu malah nak faham benda tu dengan baik, maka dia makin mengeruhkan kekeliruan tu. Apa dia? Part tawassul yang diperselisihkan tu dibesarkan daerah dia sehingga benda yang tak boleh pun dibolehkan dalam tu. Nanti kita akan tengoklah pada kali akan datang. Cuma nak sebutnya ialah, ini ialah bahagian pertama ni, perbahasan tawassul-tawassul yang boleh dulu. Yang ni yang patut diberi perhatian. Bukan bila mana sebut tawassul mesti duk fikir orang saleh kawasan mana kita nak cari. Tak salah, yang tu tak salah. Kalau orang saleh tu hidup, satu orang tu masih lagi hidup, minta dia doakan kepada kita, yang tu tak salah. Okay. Tapi ada sebahagian orang, dia pergi ke mana? Dia nak pergi ke kubur dulu. Okay. Macam saya sebut, ziarah kubur tidak dilarang lah agama. Sebab ada orang pada isu ni lah, dia nak hentam kita dengan mengatakan ziarah kubur tak boleh. Ziarah boleh, tapi meminta kepada pemilik kubur yang tu, walaupun kalau kita tengok pandangan yang membolehkan tu, dia sangat berada di tebing yang tak selamat. Okay. Tapi saya katalah sini, saya kata ada ulama membolehkan, memang tak dinafikan. Imam As-Suyuti antara yang membolehkan. Okay. Tapi ianya sangat minoriti berbanding yang tidak membolehkan. Ramai yang kata tidak membolehkan. Sebab dalam agama ni, sebesar mana pun orang tu punya kesalahan dan dia rasa dia terhijab permintaan dia kerana kesalahan yang dia buat, itu hanyalah assumption, sangkaan, andaian si orang yang berdoa tu, masih lagi belum dalam kenyataan dan hakikat. Kalau orang tu dia rasa diri dia penuh dengan dosa, dia rasa doa dia tak laku, itu andaian dia. Itu bukan benda yang betul-betul by reality macam tu. Sebab ada ramai orang yang penuh dengan dosa, dia berdoa dan dia dapat. Orang yang lagi dahsyat dosa dia, orang yang lagi dahsyat dia punya kejahatan dia, dan dia berdoa dan dia dapat, orang kata apa, jawapan daripada doa dia. Walaupun dari segi kelayakan dia, kita tengok dia tak ada, hatta kelayakan minimum pun tak ada. Nak sebut pada kita, agama Islam tidak membuat sempadan antara satu orang hamba yang jahat dengan Tuhannya untuk berdoa. Tidak. Melainkan kita nak kemustajaban tu, maka kita cari tempat-tempat yang boleh memustajabkan doa dengan cepat. Boleh, benda tu memang ada, tapi bukanlah satu pilihan saja. Pilihan dia banyak. Antaranya lah macam kita sebut tadi lah, iaitu doa-doa yang dibacakan oleh Nabi, doa-doa yang dibacakan oleh para sahabat, yang disahkan oleh Nabi. Itu pun boleh kita amalkan. Doa-doa yang ada dalam Al-Quran, doa, bukan ayat Al-Quran, doa. Kalau sebut ayat Quran nanti orang silap faham. Macam yang kisah tadi lah, nak tolak banjir pun semua pakai ayat Quran yang bersifat arahan Tuhan. Tak boleh. Kita hamba, kita nak pakai ayat Quran tu, kita kena jadikan dia dalam bentuk permintaan, bukan dalam bentuk arahan. Okay. Jadi nak sebut pada kita bahawasanya ini ialah part tawassul yang orang cuaikan. Sebab saya tengoklah dari segi realitinya,
masyarakat bila mana sebut tawassul, dia melihat satu upacara yang rumit, upacara yang berat kaifiatnya, yang sukar untuk dilakukan dengan mudah-mudah. Mesti ada kelengkapan-kelengkapan tertentu untuk buat benda tu. Sebenarnya tidak sesusah dan sepayah itu pun. Okey. Jadi kita akan tengok pada perbahasan akan datang, iaitu tawassul-tawassul yang dilarang, tawassul yang diperselisihkan oleh para ulama, dan tawassul yang exactly totally salah. Tapi ada sebahagiannya menggunakan medium harus boleh, lalu orang pun rasa benda tu boleh dan tak salah. Okey. Itu kita akan bahas pada kali yang akan datang lah. Cuma untuk kali ni just kita nampak definisi tawassul tu apa dia, dan kita kena sedar tawassul tu ada dua platform dia, yang boleh dengan tak boleh. Cuma yang tak boleh tu kita tak bahas lagi secara keseluruhannya. Kita duk bahas yang boleh dulu, iaitu bertawassul dengan zat Tuhan, bertawassul dengan nama-nama dan sifat Tuhan. Ada satu lagi kita akan sambung nanti pada kali akan datang, bertawassul dengan amal saleh dan orang saleh yang masih hidup. Nanti kita akan sebut dan kita akan sambung. Okay. Jadi kita berpada situ je untuk pagi ni. Moga Allah Ta'ala beri pada kita rahmat dan berkat. Setakat tu saja. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.